Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, so selamat datang ke sharing kita untuk hari ini. Okey, so saya harap anda jelas. Okey, so kepada kawan-kawan yang dah online, so maybe boleh bagi some feedback sikit so that saya tahu anda clear atau tak clear lah. So that means suara saya boleh dengar tak? Okay, so pada kawan-kawan yang dah online, maybe boleh bagi some feedback sikit so that saya boleh tahu anda, I mean on your receiving side, clear ke tak clear ke, so maybe boleh bagi some feedback sikit Alright, okay, so saya masih menunggu beberapa orang yang at least so kalau dah online, kalau dengar, so maybe boleh bagi some feedback sikit. Okay, so kita tunggu some feedback So saya harap kepada kawan-kawan yang dah ada dalam group ni mungkin boleh bagi some feedback sikit. Okay, so saya dah nampak Liza Fayad. Okay, so jelas Alhamdulillah. Okay, so yang lain-lain macam mana? Okay, so dengar. Alright. Okay, dengar. So Soleha, so saya dah nampak. Hai. Okay, hai. Selama kita dah tak live di group sebab banyak kita buat di fan page. So terima kasih. By the way, kepada kawan-kawan yang dalam group ni, so saya harap anda copy kita punya link ni so that anda boleh share pada kawan-kawan yang yang berminat untuk join kita punya kelas malam ni insyaAllah Okay, so dengar. So Alhamdulillah. So pada kawan-kawan yang lain, so maybe macam mana? Okay. Okay, so saya dah nampak masih tak Ishak. So hi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay, so saya dah nampak a few members dah ada. So maybe kita boleh bagi kita boleh sembang sikit lah sebelum kita menunggu beberapa orang lagi untuk join dengan kita malam ni. Alright. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So saya harap sedikit sebanyak perkongsian kita hari ini. So dengan tajuk, okay, sebelum saya, by the way saya Dr. Malinda Minta Ahli. So saya harap untuk kawan-kawan yang baru join, so welcome. Dan Alhamdulillah, so saya dah start, I'm a medical doctor, so saya dah start berkongsi tentang weight loss dan sebagainya. Saya actually start dalam 2011 so it's almost like 9 to 10 years. Dan lately, okay, so Alhamdulillah buku saya tentang IF, so saya dah publish last year. So terima kasih kepada anda yang dah dapatkan buku tu. So saya harap sedikit sebanyak memberi insight so of course kita kena melaksanakan lah baru kita nampak dia punya keberkesanan Alright, so kita harap lebih ramai yang akan join kita malam ni sebab topik yang kita akan kongsikan ialah apa yang boleh dimakan semasa eating window. Okay, so ini antara topik yang dipilih sebenarnya sebelum saya tanya hari tu apa topik yang kita nak bincangkan. So ramai yang bagi some ideas. So tapi saya rasa nak cover semua dalam in one session memang tak boleh lah kan. Okay, so of course untuk malam ni kita akan fokus pada satu topik yang penting juga. Yang penting sebenarnya ialah tentang apa yang boleh dimakan ketika eating window. Okay, so kita harap lebih ramai lagi join dan jangan lupa, okay, so jangan lupa untuk kan saya ada share, admin ada share satu link untuk anda copy and paste di Facebook anda. Sebab apa? Kita ada pemenang. So hari ni kita nak bagi hadiah. So 6 bulan 6 kan? So kita nak bagi hadiah. Kita akan cari 2 pemenang yang akan join, akan dapat join IF class batch yang ke-7 bermula esok secara percuma. So Alhamdulillah, so far kita dah ada lebih kurang 6 group ataupun 6 batch IF class online dan lebih daripada 1,000 orang lah so far. So Alhamdulillah so banyak feedback. Almost setiap hari kita dapat feedback yang positif insyaAllah
Okay, so alright. Okay, so apa khabar anda di sana semua? Okay, so saya dah nampak Adila Ramli. Okay, so ramai. Alright, so Alhamdulillah. Okay, so sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai yang dah mengamalkan IF? Maybe boleh angkat tangan sikit, bagi ikon angkat tangan sikit. So saya nak some feedback. Okay. Siapa yang dah mengamalkan IF? Angkat tangan, bagi ikon angkat tangan sikit. Right, so bagi ikon saya. Saya nak tengok kan, sebab bila kalau kita ada okay, so kita ada sekarang ni 12 orang. So saya harap lebih ramai sebab dalam group ada lebih kurang 3,000 lebih, saya rasa 3.5 Okay. Alright, so berapa ramai yang dah mengamalkan IF? So saya nak some feedback sikit. Sebab kalau ialah topik dalam grup ni IF for newbies kan. So kalau ramai yang tak mengamalkan lagi, so macam mana kita nak buat IF dan kita nak tengok, sebab eating window ni lebih kepada fasa seterusnya. So the main important thing is the IF tu. Kita dah buat ke belum? Okay, so saya dapat Tuan Faizul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Masih tak Ishak, first time baru order buku, sorry, baru je order buku. Okay, so terima kasih. Alright, so okay, so that means first time nak buat Okay, so at least saya kena cover jugalah that ada. Dan please untuk Puan Masita, so please go through kita punya dalam group ni, sebab sebelum ni saya ada banyak buat sharing di group ni dan juga di YouTube so boleh pergi ke Dr. Malinda YouTube channel, Dr. Malinda. So dekat situ ada banyak YouTube yang saya dah kongsikan. So dekat situ anda boleh go through balik. So insyaAllah akan lebih faham. Sebab apa saya dapat feedback dari one guy, so he's a man lah. There's one guy, he's like pensioner. So dia follow Facebook, saya punya Facebook dan saya punya YouTube, and he lost like more than 20 kg. So banyak tu kan. So insyaAllah so alright, so Tuan Faizul dah alhamdulillah dah amalkan Okay, dah amalkan IF. Alright, okay, so maybe Tuan Faizul boleh share sikit berapa banyak dah turun tu so mesti kawan-kawan kita yang lain nak tahu juga. Alright, okay, so Alin Adila baru dapat buku new member. So congratulations, so ramai yang dah okay, so alhamdulillah kan masa PKP ni kita gunakan masa tu untuk mendalami lah ilmu-ilmu baru insyaAllah Okay, so Adila, saya baru join Okay, so alhamdulillah, so ramai yang join, so new members, so it's okay sebab memang group ni pun IF for newbies. So nanti kalau dah terror, kita boleh lah buat IF advance pula kan Alright, okay. So alright, Jumi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so alright, saya akan teruskan. Tak apa, untuk kawan-kawan kita yang macam first time baru je join, it's okay. So tapi saya harap go through balik semua post-post yang ada sebelum ni dan juga di YouTube channel saya untuk lebih faham. Dan of course buku tu memang buku IF, intermittent fasting. Memang saya tulis dengan sort of gaya bahasa yang lebih mudah untuk difaham lah. So sekiranya tak faham ke apa ke, boleh noted di dalam group ni. InsyaAllah ramai yang dah expert Okay, so saya dah nampak Maisarah Mansur 12 hingga 14 jam. It's okay. Right so untuk permulaan saya rasa it's okay so it's a good start insyaAllah. Okay, so tapi untuk malam ni kita punya topik ialah apa yang boleh dimakan semasa eating window So kita nak tengok apa yang kita boleh makan semasa eating window insyaAllah. Okay, so Tuan Faizul dari 95 kilo ke 67 kilo. Wah, so banyak kan? So lebih daripada 20 kilo. So 20 kilo. So over kg dah turun. So that is very good. So tahniah So bagi satu tepukan yang gemuruh sikit untuk kawan-kawan kita yang dah turun berat badan. So insyaAllah. So untuk malam ni kita akan teruskan dengan topik apa yang boleh dimakan semasa eating window. Dan jangan lupa untuk copy and paste link yang kita kongsikan, admin kongsikan di fanpage anda, sebab kita mencari 2 orang pemenang untuk join kita punya new batch, IF batch yang ke-7 insyaAllah
Alright, okay. So ramai orang baru. So congratulations sebab memang kita nak orang baru orang yang dah tera, okay keep it. Okay, so sekarang kita nak bantu ramai sebenarnya. So latest statistik National Health Malaysia Survey 2019 menunjukkan lebih daripada 50% rakyat Malaysia mengalami obesity dan juga berlebihan berat badan. So there's so many people out there yang memerlukan satu cara, dan AF sebenarnya pengalaman saya antara salah satu cara yang sangat-sangat efektif, murah dan mudah. Itu yang penting sekali. Alright, so kita akan terus kepada topik kita sementara menunggu at least kawan-kawan yang lama nanti boleh go through balik. So yang akan join later boleh go through balik. Alright, okay. So kita akan tengok apa yang boleh dimakan semasa eating window. So alright, untuk kawan-kawan yang baru join, yang baru nak mengamalkan, yang baru ada buku dan sebagainya, so saya harap anda go through balik. Sebab apa? Untuk IF sebenarnya dia lebih ni sama sebenarnya konsep dengan puasa berkala. Cuma dalam puasa Ramadan lebih pada dry fasting, lebih kurang dalam 14 jam juga, 13-14 jam. Tapi IF ni lebih fleksibel, so kita yang tentukan. So bermula dengan 12 jam, katalah anda mula like pukul 8 malam tadi last makan, so pukul kita punya waktu berbuka ialah pukul 8 pagi. So itu permulaan lah. Sebab dalam IF dia ada dua fasa yang penting, iaitu fasa berpuasa, kita panggil eating window, dan juga fasa makan atau kita panggil fasting window. Okay, so saya harap komen, letakkan di ruangan komen fasting window dan eating window. Okay, so boleh actively sharing. So noted untuk kawan-kawan kita yang baru. Okay, fasting dalam IF ada dua. So Ajar just tulis kat situ fasting window dan juga eating window. So kita ada dua aspek yang kita perlu jaga. So yang perlu kita orang kata titik beratkan lah dalam bila kita nak buat IF ni. Sebab both are actually important, tapi untuk malam ni kita akan spesifik kepada eating window tu. Okay, so komen sikit fasting window dan eating window. Okay, so saya nampak Hidayat Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so okay, so untuk eating window, okay, so sekejap Okay, so sebelum tu saya rasa saya nak share jugalah since ramai kawan-kawan kita yang baru. Okay, so saya nak kongsi sikit. Okay, kita nak kongsi sikit. Sebab kadang-kadang setengah orang dia dah buat IF tapi dia tak jadi macam tu kan. So okay, right. Okay, fasting window dan eating window. Okay, so sekarang ni sebelum kita pergi pada eating window, saya nak share sikit tentang fasting window untuk ramai kawan-kawan kita yang baru yang join lah. So kalau anda tengok dekat situ, ini graf yang saya tunjukkan. Okay, so bila kita buat fasting window, saya share sikit tentang fasting window. Okay, so kita boleh bermula dengan 12 jam. Means kan kita macam saya kata tadi 8 pagi 8 malam, so 6 pagi 6 petang 6 pagi so 12 jam. Okey. Tetapi 12 jam yang pertama tu adalah lebih kepada permulaan lah, sebenarnya kita masih menggunakan glukosa dalam badan kita dan juga glycogen. So itu adalah sumber dalam energi kita. Kita belum membakar lemak. So that's why kepada kawan-kawan yang baru buat 12 jam, so it's good. Ambil masa anda. Maybe after like 2 to 3 days, naikkan sikit 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam. Sampai anda dapat at least 16 hours. Okay, sebab apa? Bila 16 hours, 16 jam, so tengok dekat sini, bila kata 16 jam, baru kita akan ada gluconeogenesis. So gluconeogenesis ni maksudnya pembakaran tenaga, menghasilkan sumber tenaga dengan menggunakan sumber-sumber yang lain, which is most of it actually daripada penggunaan lemak. So actually 16 hours. So that means kepada kawan-kawan yang baru bermula, 12 is good as the beginning. Tetapi jangan stay dekat 12 tu lama sangat. Sebab apa? Dia tidak membakar lemak. So pembakaran lemak akan bermula exactly dia punya point dia, sweet point saya selalu kata is actually 16 hours, 16 jam. Okay? Okay, Hidayat Iskandar tanya,
Still boleh minum air? Boleh. So alright. So since ada soalan kan untuk benefit kawan-kawan baru. Okay. So masa fasting window boleh. Okay. So tadi saya dah kongsikan at least 16 jam lah kan Okay. The longer. I mean it's all depends on yourself lah. Ada orang tak boleh cepat kan, mungkin nak 2-3 minggu kan. It's okay as long as kita ada progress Okay. Dan of course untuk 16 jam tu sebenarnya um, boleh minum So boleh minum, so tak ada masalah So that means kalau katalah kita pukul 6 kan, 6. Okay. So alright, okay, so saya just nak tunjukkan. Katalah kita start pukul 6 petang. So 6 petang, so 16 jam kan. So 6 petang sampai 6 pagi esok, so 12 jam. So tambah lagi 4 jam, akan berbuka lebih kurang pukul 10. Okay, so pagi tu katalah anda rasa macam dah biasa sarapan apa semua kan. Okay, so lambatkan sikit sarapan, tetapi waktu petang tu, waktu malam tu sampai esok pagi pukul 10 tu boleh ambil. So boleh minum air, boleh minum teh, boleh minum kopi, tetapi elakkan yang, tak boleh ambil yang bergula lah. Okay, so alright. Protokol yang saya guna sebenarnya ialah banyak follow lebih kepada protokol one of the nephrologist dekat Kanada, Dr. Jason Fang. Sebab apa? Ini lebih kepada untuk weight loss. Untuk fasa untuk IF untuk protokol menurunkan berat badan. Okay. So basically kalau misalnya IF for weight loss ni memang kita okay. I mean you can go for coffee and tea kan. Tetapi jangan ada gula lah. Cuma untuk orang yang dry sikit. So untuk orang yang diabetik ni dia lebih strict. So kalau anda ada diabetes, so you have to go like lebih strict lah. So that means kat situ anything yang actually melibatkan caffeine kita tidak galakkan untuk ambil. So dia ada different protokol lah. Tapi untuk anda yang baru bermula, so jangan risau. So yang baru bermula, so boleh je minum teh, minum kopi, minum bulletproof coffee. So tambahkan. So it's okay. Sebab apa ramai yang on that protokol pun turun banyak. Tapi it's all sensitivity masing-masing lah. Okay, so ada soalan, doktor untuk permulaan 12 jam tu nak buat berapa lama untuk increase ke 16 jam? Okay, so macam saya kata tadi, it's all individual. So kalau macam Puan Masita kan, so katalah you 16, katalah 6 hingga 6 kan. So that means mungkin lepas 1-2 hari biasa kita rasa macam tak mencabar lah kan. 6 pagi pun kita bukan sarapan pukul 6 pagi. So that means kita jarakkan sikit. Kita panjangkan sikit 2 jam. So katalah kita dapat pukul 8. So 6 malam, 6 petang tu last makan sampai pukul 8 pagi esok. So kat situ kita dapat 14 jam. So 14 jam. So that means dekat situ kita rasa macam alah 8 jam tu lepas 3-4 hari tu kita rasa macam dah tak mencabar sangat kan. So naikkan. Ikut individu. Ada orang macam 2-3 hari dia dah okey. So ada orang kena ambil masa seminggu atau 2 minggu. It's okay. Bergantung kepada kemampuan anda. Okay? Right. Air boleh minum. Kalau nak minum lemon water pun boleh. So tapi hati-hatilah kalau orang yang ada gastrik mungkin dia tak tahan perut kan. So you just minum air kosong. Ataupun nak letak sedikit, sebenarnya stevia ni sebenarnya dia tak ada impact on blood sugar. So bila dia tak ada impact on blood sugar, sebenarnya anda nak letak TO, letak stevia sikit pun boleh. Tapi make sure stevia yang pure lah. So sebab kadang-kadang ada yang campuran gula kan, so kita tak nak. Right, so boleh minum air. Tapi susu kita tak benarkan susu kita tak benarkan sebab susu dia ada galactose dia ada lactose dia. So kita tak nak. Sebab apa dia akan convert into glucose juga. Alright, so boleh? Okay, so boleh minum air. Alright. Okay, so kat mana saya tadi? Boleh follow so far? Okay, so boleh follow
Okay, so kalau boleh follow, saya teruskan. Okay, so satu lagi tips untuk kawan-kawan yang join live malam ni. Okay, so please comment actively sebab apa admin sedang mencari siapa yang aktif. So siapa yang aktif berkongsi, so kita akan pilih 2 orang sebagai yang bertuah untuk join IF batch yang ke-7 secara percuma. Okay, so right, boleh Okay, so actively involved sebab apa admin sedang mencari ni siapa yang akan dapat free classes uh, yuran I mean tak payah bayar free Alright, dan of course jangan lupa untuk share bukan share link ni so kan saya ada kongsikan sebelum ni anda boleh copy and paste so boleh letakkan di group di anda punya wall Facebook, sorry. Okay, so satu lagi saya nak kongsikan this graph. So graph ni ada dalam buku juga tapi tak apalah, saya share juga sebab apa saya rasa ini sangat-sangat penting. Kalau kita faham ini sebenarnya, so sebenarnya kita akan faham IF tu lebih mudah. Alright? Okay, so ini adalah gambar rajah pembakaran lemak dan juga tak ada suara So ada yang kata tak ada suara. Boleh dengar tak? Clear ke? Okay, so yang orang lain okay. So saya rasa yang tak ada suara tu maybe kena adjust sikit kot. Sebab yang lain tak ada masalah. Okay, right. Ada soalan penjual kolesterol. Okay, so okay gambar tuan kan Alright, dialisis boleh IF tak? Okay, so again kalau orang dialisis ni of course is end stage renal failure. So end stage renal failure ni dia punya pemakanan apa semua tu memang dah agak berbeza lah. So dia kena really follow nephrologist lah. Dan kena tengok juga kenapa renal failure tu berlaku. So could be like certain biasanya kebanyakannya because of diabetic hypertension lah ataupun ada some polycystic renal disease dan sebagainya. So dalam kes macam ni, saya cadangkan untuk discuss dengan doktor anda. So kalau boleh puasa dalam bulan Ramadan, so that means kalau bulan puasa dalam bulan Ramadan dia boleh puasa apa semua tu, saya rasa tak ada masalah untuk IF yang simple IF like 16 hours saya rasa fine. Cuma dari segi extended fasting tu memang kena full monitoring. So in fact sebenarnya kalau di Canada so memang ada memang monitoring untuk patient yang CKD tapi untuk di Malaysia we don't have that so called monitoring lah so kena discuss dengan doktor. Tapi kalau boleh puasa bulan Ramadan saya rasa 16 jam, 14 jam dengan 16 jam IF shouldn't be a problem. Okay? Okay, so right, so saya tengok soalan lagi. Kejap Okay, Maisarah tanya bila kita amalkan IF kita kena ambil iklim juga ke? Okay, so itu yang kita nak bincangkan malam ni. So that's the question yang kita akan tu. Okay, so Hidayah Iskandar dan share kat okay boleh juga copy and paste share dekat WhatsApp group so that nanti admin akan approve lah kawan-kawan yang request Okay, Anwar Syikin Ahmad tanya diabetes macam mana dok? Okay, untuk orang yang diabetes dia ada special punya protokol sebenarnya dan kena ada monitoring. Maksudnya kalau dia tak ada glukometer dekat rumah it's a bit difficult sebab kadang-kadang hypo kan so it's a bit dari segi monitoring lah. So boleh sebenarnya sebab IF ni sebenarnya kalau orang yang ada diabetes atau pre-diabetes sebenarnya we are talking about reversal. Maksudnya membaik pulih. So sebab banyak dah sekarang diabetes boleh pulih. Tapi kena tengok stage jugalah. Bukan kata Dr. Malinda kata diabetes boleh pulih So habis kena tengok stage. Tapi there's a lot of cases there's few studies yang menunjukkan bahawa it's actually reversible. Tapi kena tengok stage juga. So boleh buat IF tapi kalau boleh kena ada glukometer. So dia tak hypo kan. Right. Okay, so alhamdulillah Okay, so Zati siapa ni baru beli buku hari ni dia baru jual. Alhamdulillah. So ramai So alhamdulillah buku IF so far dah terjual almost 5,000. So terima kasih kepada anda yang support dan insyaAllah semoga buku ni sedikit sebanyak memberi manfaat Okay. Okay, Nora Syikin Ahmad pernah buat IF lepas tu kena gastrik. Biasa buat 16 jam. Okay, untuk orang yang ada gastrik ini pun saya
bagi some suggestion jugalah. Okay, so gastric ni dia kena adjust. So bukan kata tiba-tiba je buat terus 16 jam, 20 jam, jangan. Jadi sakit perut nanti. So jadi kembung dah tak biasa makan. Tetapi bukan kata orang IF tak boleh, orang gastrik tak boleh buat IF. Sebab ramai patient saya, klien saya yang orang yang ada gastrik yang actually improve dengan IF. Sebab apa, bila kita ada gastrik, sebenarnya there is a lot of ketidakseimbangan bakteria dan sebagainya. Asid. So bila kita buat IF, benda tu akan jadi stabilize balik. Okay, cuma slowly, adjust slowly dan kena ambil certain supplement macam probiotics, ACV, actually untuk orang kata betulkan balik. Dalam proses kita buat IF tu, slowly kita betulkan balik usus kita. Sebab fokus kita untuk membaik pulih. So bila kita tak makan sebenarnya, proses pembaik pulihan usus tu akan berlaku. Tapi ada certain tips lah, so jangan berterusan terus buat macam tu, jangan. Okay, boleh semua? Okay, so kita punya keywords dalam IF sebenarnya adjust mengikut kesesuaian diri. So saya nak anda tulis di ruangan komen, adjust mengikut kesesuaian diri. Okay, boleh? So tulis kat situ, adjust mengikut kesesuaian diri. Okay, sorry sekejap . Okay, so komen dekat ruangan komen, adjust mengikut kesesuaian diri . Yes, sebab setiap orang berbeza. Orang diabetik lain sikit, orang yang ada darah tinggi, orang yang ada kolesterol, orang yang ada gastrik, so semua different. It's all you adjust accordingly. So kita mula dengan sikit-sikit ikut kesesuaian. So janganlah orang tu buat, ada ramai je klien saya yang buat sampai 3 hari, tapi kita kena tengok diri kita lah. Senang kata macam tu lah. Okay, alright. So boleh kita pergi kepada topik kita malam ni. Okay, so again, saya nak tunjukkan dekat sini. Okay, keywords yang selalu kata ialah insulin. So, bila kita cerita tentang nak weight, sebab saya expect ramai yang macam nak slim down kan dalam group ni kan. So kita tahu bahawa pembakaran lemak berlaku bila insulin rendah. So boleh tengok balik semua perkongsian saya sebelum ni. Okay, so bila insulin rendah, paras insulin yang rendah, pembakaran lemak adalah paling tinggi. So actually increase in terms of fat breakdown kat situ. Okay, so alright. Bila insulin kita tinggi, pembakaran lemak adalah yang paling rendah. So maksudnya dekat sini, dia punya keywords, so dia punya code of obesity ialah kawal insulin. Okay, so tulis kat situ, kawal insulin. Okay, so right. Kawal insulin. So itu kod yang penting untuk kita. So dalam IF, dalam buku IF nanti bila anda start baca, so dalam tu banyak yang saya kongsikan insulin. Okay. Alright, so tulis kat situ kawal insulin. Yes, Zati Stephanie. So dalam buku tu, sebab Zati baru dapat kan, Puan Zati baru dapat. So dekat dalam buku tu nanti memang banyak yang saya share tentang insulin. So this is one of the main, orang kata, the key hormones. So insulin adalah key hormones yang akan menyebabkan fat storage berlaku. Okay, so kalau fat storage tu kalau kita boleh kawal insulin, so of course pembakaran lemak akan jadi lebih baik. So that's why dia akan pergi lagi apa yang perlu saya makan. Soalan dia akan pergi kepada apa yang saya perlu makan semasa eating window. Okay, so again keywords. Bila kita puasa, keywords kita punya insulin tu dah turun. Alright, of course insulin ni adalah sejenis hormon. So dia akan dirembeskan bila gula dalam badan meningkat. Darah meningkat. So bila dia meningkat, gula meningkat, insulin akan meningkat. So bila insulin meningkat, kebanyakan gula yang berlebihan tu akan disimpan sebagai lemak. So itu konsep penting dalam proses kita nak slim down. Bukan nak slim down saja sebenarnya, nak sihat. Reverse diabetes. We're talking about diabetes. Semua dia punya keywords dia ialah insulin. Okay, so boleh baca buku tu nanti dan boleh tengok YouTube saya sebelum ni. So memang itu yang dia punya, orang kata, key lah. Of course ada hormon yang lain.
Tetapi hormon ni adalah hormon yang paling penting. Alright? Okey, so kita tengok sikit apa yang kita nak makan semasa itu dulu. So tadi saya nampak ada point Mas Surah sini kan yang tanya, boleh makan macam-macam ke kan? Okey. So again keywords dia ialah kawal insulin. Okey? So kawal insulin, bila kita kata kawal insulin, bila kita puasa insulin dah makin rendah sebab kita tak makan. Bila kita tak makan insulin makin rendah. So badan kita bila lepas 16 jam dia dah mula menggunakan lemak lah. Sebab insulin dah makin rendah, so dia akan activate hormon lain untuk bantu pembakaran lemak. Okay, so right. So lepas tu dah lah insulin dah turun elok je kan masa kita berpuasa. Okay, pembakaran lemak dah mula berlaku. Pankreas kita dah mula makin cantik lah. So dia improve kan. Tetapi pula masa makan tu. So kalau masa makan tu kita tak jaga, insulin tu akan naik lah. So dia kata, ya aku dah puasa 16 jam. Dah puasa 16 jam. Boleh lah makan je lah macam-macam kan. Segala apa dalgona coffee, apa whatever, donut, apa semua, pizza, KFC, bagai. Suka kan makan sebab macam balas dendam kan. So bila kita makan makanan yang bergula yang tak sihat macam tu, so I mean karbohidrat bila kita makan dalam kuantiti yang banyak macam tu, karbohidrat ringkas, so of course dia akan ditukarkan, dia akan dicernakan jadi gula. Jadi glukosa. So glukosa tu gula lah. Okay, so bila gula meningkat, dia akan menyebabkan insulin meningkat. So bila kita makan dalam portion yang banyak, lagi banyak gula dalam darah, so insulin lagi banyak dikeluarkan dan insulin tu akan memerangkap semua gula tu untuk jadi lemak. So dia macam itu yang kesilapan yang ramai orang buat. So bila saya dah buat IF lah doktor tapi macam tak kurus-kurus juga kan So dah lah buat IF tu 12 jam. Lepas tu bila makan tu semua makanan-makanan yang manis yang meningkatkan insulin tu diambil. So itu akan menyebabkan memang tak slim lah. Sebab apa? Insulin tu tiba-tiba mencanak tinggi. So dia tidak cukup kuat untuk membantu untuk pembakaran lemak dan seterusnya. Okay, sekejap Alright, kawal insulin. Okay, so terima kasih. Okay, so alright. Maznah Abang Maznah tanya, doktor boleh tak kalau fasting window tu buat secara bergila-gila? Untuk 2 hari pertama saya 2 hari pertama saya buat 12, selang tu 14, sampai 16, semua comeback 12 semula. Okay, so sebenarnya macam ni. We have to talk about progress. So kata Puan Maznah tanya, Cik Puan Maznah tanya, maksudnya fasting window tu macam 12 jam, lepas tu 14 jam, lepas tu 16 jam, lepas tu 12 jam yang balik. 12 jam semula. So dekat situ sebenarnya kalau faham dari segi apa yang saya kongsikan yang tadi ni, so yang ini kembali kepada graf yang ni. So kita sebab kita nak bakar lemak. So bila kita nak bakar lemak, progress tu dia punya sweet point dia ialah lebih kurang 16 jam. Baru pembakaran lemak tu akan jadi lebih efektif. So jadinya kalau dekat situ kita macam sekejap sekejap dia akan boleh tu boleh tapi I don't expect much in terms of loss. Okay. So dari segi kesihatan tu okay lah, better lah juga kan. Tetapi dari segi pembakaran lemak, I don't think it will actually effective. So okay tapi tidak optimum lah. So boleh tapi tak optimum. So we are talking about progress. So sebenarnya daripada 12 tu kena naik 14 slowly, kena naik 16. Tapi kalau hari yang macam katalah kita nak weekend kan so ataupun nanti lepas PKP ni boleh balik kampung kan. So nak makan masa kampung okay je, nak cuti 1-2 hari then we have to go like at least kalau boleh maintain 16 lah. Dari segi pembakaran lemak. So sebab kalau 12 jam memang usually saya personally pun kalau 12 jam memang okey lah dari segi health tu memang berat tak naik tapi tak turun. Saya lah. So you akan experiment with yourself sebab lain orang lain susah nak kata. So you have to adjust accordingly. Adjust. The keywords adjust and keywords actually insulin. Okay. Alright, so Hidayah Iskandar kata kena research sikit lah setiap gula yang ada di makanan kita. Yes, of course. So bila nak beli makanan-makanan kena tengok especially makanan yang dalam paket. So makanan yang ada label so kena tengok juga. So kadang suplemen kita makan ke ataupun minuman-minuman kita so have a look into a label, that label. So tengok berapa gram
gula, karbohidrat dekat situ. Okey, so saya bagi tips dia So tips saya, kalau katalah satu pack contohnya makanan tu dia tulis 50 kg, 50 kg pula. 50, okeylah 20 lah senang. 20 gram gula, karbo anda kena tengok dekat karbo, 20 gram gula. So tulis kat situ gula, kan gula karbohidrat, so 20 gram. So satu sudu teh satu sudu teh gula. Satu sudu teh gula bersamaan dengan 4 gram. Satu sudu teh gula bersamaan dengan 4 gram. So tulis kat situ, satu sudu teh gula bersamaan sama dengan 4 gram. 4 gram gula. So that means dia punya bacaan dah karbo tu kan. So 4 gram. Okey, so saya nak komen sikit. Sebab apa? Admin sedang mencari peluang, peluang pula, mencari pemenang. So admin tengah mencari pemenang. Siapa yang aktif berkongsi, so admin akan pilih 2 orang pemenang untuk join IF batch yang ke-7 secara percuma. Okay, so siapa yang nak join? So angkat tangan sikit. So siapa yang nak join angkat tangan, so that nanti admin kalau ada rezeki lah, admin akan pilih insyaAllah. Alright, okay. Okay, good. Satu sudu teh gula bersamaan dengan 4 gram. So, kalau 20 gram, berapa sudu? Kalau 20 gram, so that means kalau kat situ 4 gram kan? 4 gram gula, 4 gram karbo, dia tulis 4 gram kan? Gula 4 gram, so satu sudu teh. Kalau 20 gram, berapa sudu teh? Kalau 20 gram, berapa sudu teh? Satu sudu teh gula bersama dengan 4 gram kan? Kalau dia tulis kat label tu 20 gram. Berapa sudu teh? Yes, 5 sudu. So, hati-hati sikit. So, kadang-kadang kita tengok gram-gram tu betul So, terima kasih siapa yang jawab ni. Kenry Wahida, Muhammad Faizal, ramai. So, alright. So, kadang-kadang kita bila kita baca label tu, it doesn't really make sense for ourselves. So, kita macam, apa benda 20 gram ni kan? So, 20 gram, 20 gram kan? Tapi satu hidangan, kalau dia tulis kat situ satu sajian per serving 20 gram. So 20 gram is actually 5 sudu. So just imagine kalau kita beli satu makanan dalam paket tu, katalah 3 in 1 Nestem dan sebagainya. So contohnya macam 20 gram. So just imagine dalam satu paket tu, so katalah nak diet kan, so belilah paket-paket minuman diet tu kan, yang ada 7 dalam satu whatever things kan. So dalam tu 20 gram satu sachet tu. That means in one go dalam satu minuman tu kita ambil 5 sudu 5 sudu teh gula. So just imagine macam mana mencanaknya kita punya kita punya gula dan insulin. So of course tak turun Alright, okay. So tadi ada satu soalan, sekejap Sekejap saya go through. Okay, so ada soalan. Gula pasir sepatutnya perlu ke tidak kepada manusia? Okey, soalan ni soalan yang biasa saya terima. So dia patient selalu akan makcik doktor, sikit je pagi mesti kena minum manis sikit. So mesti nak kena ada susu pekat manis, mesti nak ada gula manis sikit. Okey, sebenarnya tak perlu pun. So that's the answer. Sebenarnya tak perlu ambil. Dan saya sebenarnya dah lama dah tak ambil gula putih tu. Gula putih tu rasa macam rasa macam the white poison lah. So, sangat-sangat memang dah lama tak beli lah, orang kata dah lebih kot 10 tahun ni memang tak beli dah gula putih tu. In actually I'm still survive So okay sebenarnya, tak perlu pun. Sebab apa? Kalau kita faham apa yang kita makan semuanya akan ditukarkan kepada glukosa, which is actually gula putih tu dia adalah gula ringkas. So dia dah proses daripada tebu kan. Daripada tebu tu dia dah proses dah tak ada serat langsung. Yang tinggal hanya glukosa je.
Sukrosa, glukosa campur fruktosa kan. So dia dah, bila kita masuk badan kita dah tak perlu nak proses. So itu yang gula, dia akan meningkatkan gula dalam darah secara mendadak. Sedangkan contoh kita ambil macam buah ke ataupun keledek ke, so itu dia ada serat apa semua kan, dia still akan dipecahkan jadi glukosa tapi dia akan ambil masa lama sikit. Sebab apa? Badan kita perlu cerna. So itu pun still jadi gula juga. So why on earth kita nak ambil? Tapi disebabkan oleh kita dah biasa, so kita rasa macam kena ambil. So jawapannya ialah tak perlu. So boleh je tapi of course addiction dia menyebabkan susah untuk kita nak berhenti sebab kita dah dapat daripada banyak lagi. Alright, okay. So ada soalan tentang sembelit ni, saya rasa tak sempat lah saya nak jawab, nantilah insyaAllah next time. Alright, okay. Okay, so insulin, yes. So thanks Doc untuk explanation pasal insulin tu, baru make sense kenapa low insulin boleh berinfeksi. Yes, sebab apa? Bila insulin dah makin rendah, that means gula tak ada kan, gula dalam darah tak ada, so insulin akan makin rendah, so dia akan activate glukagon dan hormon-hormon yang lain untuk menggunakan sumber yang lain untuk memecahkan lemak. So untuk menjadikan tenaga. So itu yang dia akan pecahkan lemak sebagai sumber tenaga. Right? Okay, so right So Hidayah Iskandar, kadang-kadang keliru bila label selain gula tapi sebenarnya gula. Right. Yes, exactly. Bila kita ada ilmu ni, kita faham bahawa dia akan kata macam no added sugar. Itu satu lagi. Itu satu lagi trap industri yang kita kena bijak sikit. Sebab apa bila kata no added sugar, dia tak tambah lagi gula. Dalam tu dah memang ada gula. So kena hati-hati sikit lah. So no added sugar, so kena hati-hati. No added sugar dalam tu dah ada 30 gram, dia tak added lagi. Tapi it's there, your insulin will be sky high kan, macam tu. So hati-hati. Dan kadang-kadang dia akan guna nama lain bagi gula. Okay, 0 calorie, 0 sugar. Sort of macam tu, Coke diet without sugar macam tu. Tetapi dia menggunakan pemanis yang lain iaitu HFCS, high fructose corn syrup. Memang tak ada glukosa tapi dia ada fruktosa. Fruktosa memang dia tidak meningkatkan glukosa dalam darah, tetapi fruktosa yang boleh handle hanya hati je. So bila hati dah overload dengan fruktosa, dia akan jadi berlemak dan that is the main culprit menyebabkan hati kita jadi lemak dan rosak. So itu yang menyebabkan insulin resistant lagi teruk, obesity lagi teruk. So yang kebanyakannya macam soda drinks, air gas tu dia banyak menggunakan HFCS. That's another dangerous type of sugar. So dia tak adalah glukosa tapi fruktosa. Gula juga tu sebenarnya. Okay. So that's why bila kita ada ilmu, insyaAllah kita akan lebih faham. So kita tak ikut-ikut. Sebab kadang-kadang bila kita mengikut ni, kita tak faham. Sebab lain orang lain. Saya selalu kata dalam program-program yang saya buat, it's all individual. Jangan kata orang buat IF, kita buat IF juga. Yes, kita boleh. Tapi kita kena tahu kenapa kita buat IF. Kita kena tahu apa yang sesuai dengan diri kita. Kita kena tahu juga apa diet yang sesuai dengan kita dalam kita buat IF ni. Ada orang dia buat diet suku-suku. Yes, maybe certain orang efektif. Ada orang yang ada memang karbo sensitif. Bila karbo sensitif, you have to go really low carb diet. Ada orang yang macam ada gluten issue pula. So that's why there's a lot of things yang kita kena take care. Sebab kita punya cap jari ni kan, fingerprints kita berbeza. Even identical twins pun tak akan sama. So that's why lain orang lain. So kita ada ni personalized diet. Okay, so kita adalah unik. Sebab apa? Sebab cap jari kita berbeza. Okay, so komen dekat situ, cap jari kita berbeza. Cap jari berbeza, so takkan sama. Lain orang lain. So it's all personal. Personalized. Saya kata personalized diet. So lain, dan insyaAllah dalam kelas saya akan tunjukkan. So pada yang admin akan pilih nanti, so kita dalam kelas kita ada lebih kurang 30 hari dalam kelas IF. So modul yang lebih berstruktur, dan saya akan tunjukkan bagaimana anda nak go through, certain thing untuk fahamlah lebih lanjut tentang diri anda, bagaimana pemilihan dan sebagainya. Okay. Alright, dan kepada anda yang berminat untuk join kelas IF batch yang ke-7, so far kita still open, so you are most welcome. So boleh dapatkan info daripada admin, so boleh tengok pada klik yang diberikan. So insyaAllah, right. Okay, siap saya go through.
Okey, so Irfan tanya, Tuan Irfan, ada tak pengganti gula? Maksudnya pemanis yang sihat untuk badan. Yes, ada. Sebab orang yang nak manis kan kena tukar. So kita kena tukar sebab kita nak manis kan. So antara yang tidak memberi impact untuk blood sugar ialah stevia, dan another one yang stevia ni kadang-kadang okay, for me it's actually okay sebab saya okay je dengan aftertaste sebab dia ada rasa taste lain sikit. Tapi kalau orang yang tak biasa, so anda boleh guna like monk fruit ataupun lakanto. Pernah dengar? Monk fruit atau lakanto. So dia rasa dia very near to sugar. So dan dia manis, taklah manis sangat tapi so okey lah. So dia, yang penting dia tidak memberi impact kepada glukosa dan juga insulin. Erythritol pun antara yang okey juga. So kalau anda nak gunakan gula macam gula kabung, gula apa, nira tu kan, so gula Melaka okey sebenarnya, tetapi anda kena pilih yang cuma dia punya glycemic index dia rendah, tetapi dia still akan ada impact on blood sugar. So untuk orang yang karbo sensitif, kadang-kadang dia akan still mengganggu juga. So it's all depends on yourself. Again, personalized. Okay, so madu. Madu yes, tetapi madu dia still ada sukrosa dalam tu. So dia still ada. It's much better lah kalau compare dengan gula pasir. Sebab just imagine gula pasir dengan madu, berapa banyak sangat madu yang kita makan berbanding dengan gula pasir kan. Gula pasir bersudu-sudu kan. Madu kan macam sikit je kan. So it's okay. Cuma madu pun kita tak ambil setiap hari sampai 5-6 kali sehari. So it's okay. Tapi dia still akan ada impact on blood sugar, which is not much lah sebab glycemic index dia rendah. Tetapi kalau orang yang carb sensitif, so anda kena tengok. So that's why dalam kelas-kelas saya buat, saya kata it's all personalized. So ada orang okay dengan ni, ada orang tak okay. So you have to be your own food detective untuk tengok apa yang sesuai untuk anda. Alright, okay. Okay, so Puan Zati, saya sebenarnya guna Herbalife, apa pendapat doktor? Okay, whichever supplement, saya tak against any supplements. Sebab apa, supplement yes, it's good, tapi kena tahu apa yang kita ambil. Okay, so kalau macam whichever Herbalife ke, Amway ke, Shaklee ke, anything, so okay, tapi anda kena tengok label. So kena tengok label dan adjust accordingly. Okay, so kadang-kadang ada setengah suplemen tu, dia punya sugar maybe slightly tinggi. So what we can do is actually kurangkan dari segi portion, add on with some psyllium husk, fiber, actually untuk meningkatkan dia punya meningkatkan dia punya glycemic index. So dia ada certain tips lah. Dan of course saya sebenarnya tidak begitu menggalakkan terlalu bergantung pada suplemen untuk turunkan berat badan. So you have to go, the best is actually real food. Sebab apa? Macam itulah, sebab berapa lama kita nak akan bergantung pada suplemen kan. So yes, once a while tapi not lifelong. Please kena go for real food. Yang penting kena kuasai pemilihan makanan, tips pemilihan makanan. Okay. Instant oat, yes. Instant oat is not good untuk diet. Sebab apa? Dia punya glycemic index dia tinggi. Kalau nak ambil oats, go for roll oats. So roll oats better. Okay, yang 3 in 1 lagi out. Jangan Yes, HLCS. Okay, alright. Tuan Farid tanya, kalau terbatal IF sehari, terbatal tak efek pada sistem insulin? Contoh 5,000 IF, kena. Okay, so macam ni. Dia bukan kata macam terbatal tak terbatal. Dia dia macam okay lah puasa Ramadan. By the way, puasa Ramadan is one of intermittent fasting juga. Tapi saya gelarkan Islamic intermittent fasting. Cuma dia jenis dry. Yang itu terminum batal lah kan. Tapi sebenarnya kalau jenis yang IF ni, so katalah kita buat 5 hari. So kita macam hari yang ke-6 tu kita termakan manis-manis apa tu kan. So sebenarnya dia bukan kata terbatal, dia tak macam keto. Cuma dari segi effectiveness tu memang hari tu you don't expect weight loss lah. Okay tak? So hari tu you don't expect autophagy lah. So macam tu. Tetapi sebenarnya ada setengah few regime, boleh diorang buat 5-2 diet. Dan dengan 5-2 that means 5 hari berpuasa, 2 hari tu macam so called cheat day. Saya tak suka sangat menggunakan cheat tu. Sebab apa, bila cheat tu sebenarnya orang selalu cheat, dia tak balik-balik ke darat. So ke laut lama sangat. Itu susah sikit. So right, so 2 hari tu macam okay lah, cuti sikit kan. So be a bit flexible, so it's okay. So get back on track. So jangan lama-lama sangat
Okey. Oh, alright. Kira burn tak 5 hari tak? So dia tak kira macam tu. Cuma kalau anda jenis orang yang sensitif, bila you makan banyak sangat, kadang-kadang berat tu naik. Tapi the benefits of that 5 days is still ada lah, of course. Cuma kadang-kadang bila kita dah tu, kita makan banyak sangat, kita tak jaga, so kita akan, of course berat tu akan naik. Tapi benefit you still have lah. Alright, sebab tu kalau kita tengok dalam Islam pun kita digalakkan untuk buat contohnya macam puasa Isnin Khamis. So puasa Nabi Daud, so selang sehari, so there's a way, actually there's a gap, it's still okay. So as long as kita jangan sepanjang tahun makan je macam it's not good lah. Right? Okay. Selepas berjaya kurus, adakah kemungkinan akan gemuk? Yes, of course. Okay, sama je. Bukan AF je. Any diet pun. Even you buat bariatric surgery pun. So kalau potong perut pun tapi lepas tu kalau kita makan tak jaga, memang tendency akan. Dia sebenarnya badan kita ni dia macam complex machine. Macam kereta. So kereta kan every like 5,000 km you kena service kan. Sama juga badan kita. So kalau macam kita mula-mula je kita jaga kan, lepas tu kita tak jaga. So dia akan cepat rosak lah. So of course dia akan naik. Okay, right? So that means kita jaga lepas tu tak jaga. Kita jaga lepas tu tak jaga. So dia akan sampai satu tahap yang badan kita sendiri confused. Kau nak apa sebenarnya? Macam tu. So lama-lama pun semua sistem breakdown. Itu yang akan berlaku insulin resistance, pancreatic failure dan sebagainya. So bila sampai satu tahap badan kita dah tak boleh nak compensate dengan semua damage yang kita dah buat yang keep on damaging yourself, itu akan itu di mana penyakit akan mula datang. So dia dah tak boleh nak compensate. So mula-mula dia macam okey lagi lah. Lama-lama dia macam overhaul lah. So itu perkataan yang mudah untuk faham. Overhaul. So mula-mula dia okey lagi. Bila repair. Lama-lama dia dah overhaul. So overhaul that means you start having all this diabetic, hypertension, heart attack, stroke, cancer, whichever things. Okay. Right? Okay, so Cik Jarul. Okay, so alright, so ramai hari ni. So alhamdulillah, so kita akan umumkan dua pemenang, dua pemenang yang akan join kelas kita secara percuma insyaAllah. Alright, okay. Bagaimana dengan pengambilan gula sebagai pengganti gula? Okay, so again, kurma ni pun ada isu juga sebab kurma sekarang ni yang sampai kat sini ni kan dia tahan lama kan. So mesti dia menggunakan some elemen pengawet kat situ kan. Dan kita pun pernah tengok viral di Facebook, direndam dengan gula sebab tu colour dia sama je kan. So again, that could be another reason. It's not okay lah. Kecuali kalau kita pergi Masjid Quba kan. So di Madinah kan dia jual kurma-kurma fresh. That is very good sebab high in fiber, banyak nutrisi kat situ. So saya lebih prefer kalau you seriously nak turunkan berat badan lah. So stevia, lakanto, erythritol is one of the best dari segi penggantian lah. Tapi itu pun sebenarnya saya cadangkan untuk beberapa bulan je sampai lidah kita ni tidak biasa. Dah biasa dengan tanpa gula. So lepas tu minum je teh kosong, kopi kosong. Itu pun you dah rasa manis dah. Saya minum kopi kosong pun dah rasa manis dah. So tak payah nak tambah stevia bagai tu. So you just to train yourself. Okay, ke laut. Betul. Kuasai pemilih makan, exactly. Alright. Okay, so saya faham sangat. Ramai orang yang cheat kan. So bila cheat tak balik. Itu yang ke laut dalam tak sampai ke gigi air. So itu yang susah kan. Lemas. Alright, okay. Ada soalan. Perlu ke exercise semasa IF? Okay. Alright. Kalau kita buat IF, okay, so kalau kita buat IF, so it's good to exercise juga, so tak ada masalah. Especially kalau kita buat katalah macam 12 jam, 14 jam, 16 jam Okay, sebab apa memang sekarang ni the latest trend even in athletes, sebab apa bila kita puasa, dia akan berlaku peningkatan growth hormone. Growth hormone meningkat. So bila growth hormone meningkat, bila kita exercise semasa growth hormone meningkat, so growth hormone ni is a master of repair. Okay, so bila kita exercise, growth hormone tu akan lagi meningkat. So in combination of exercise in fasting sebenarnya dia akan meningkatkan kita punya penghasilan growth hormone, which is itu sebenarnya hormon awet muda. So you build your muscles. Tetapi ada tetapinya juga. So keywords je lah, adjust ikut kesesuaian diri. So janganlah bila saya kata okay 16 jam exercise, lepas ni exercise dan kat dalam puasa pengsan juga sampai ajar tu dah juga kan. Alright. Okay, so kita nak macam tu so adjust accordingly. Kalau you memang orang yang tak biasa exercise, so janganlah buat exercise time
berpuasa kan, buatlah exercise time hari yang kita tak buat tu kan. So ataupun just buat slow brisk walking macam tu. So adjust accordingly. It's all personalized, okay? Alright, tapi kalau you memang orang yang athlete, you memang actively involved, so saya rasa 16 jam you buat exercise should be no problems. Boleh. Dan kalau nak buat exercise near to waktu berbuka. So dah dekat-dekat berbuka tu memang kita dah sweat habis tu dengan growth hormone meningkat, dengan exercise meningkat, lepas tu you berbuka. So that is very good. Okay. Okay, pengambilan stevia sehari berapa limit Okay, so itu sebenarnya tak ada exactly berapa limit. Cuba saya macam saya kata tadi, put it like sebagai satu transition time untuk kita melatih lidah kita supaya tidak suka sangat benda yang manis. Okay, so biasanya kalau macam kita kopi satu hari 2 kali kan, atau teh satu hari 2 kali, so masa kita minum teh tu letaklah 1 titir. So tu dia jadi macam 1 atau 2 titir sehari kan. So that is good enough. Right. Okay, susu farm fresh kurma boleh ke? Okay, susu farm fresh kurma ni sebenarnya susu tu sebenarnya dia dah ada gula dia sendiri. So bila add on dengan sugar ni, so dia akan add on with kurma ni sebenarnya dia akan meningkatkan dia punya kandungan gula dalam tu. So untuk orang yang diet saya tak suggest. Especially masa fasting window memang tak boleh definitely lah. Cuma masa eating window tu you can try lah, tapi saya expect kat situ ada sugar, so I don't really recommend. Kalau anda nak try boleh, tetapi anda monitor lah berat badan anda turun ke tak turun. So kalau tak turun tu memang better kena avoid lah. Right? Okay, so soalan seterusnya macam mana pula beras yang kita masak? Letak minyak untuk turunkan. Okay, so itu banyak ni selalu Dr. Norman yang share kan. Alright, so saya nak share sikit. Okay, so kalau kita makan sebenarnya. Okay, so saya nak share ni dulu. So saya nak share kesan nutrisi terhadap paras insulin. Okay, so saya ada 10 minit lagi. Wow, saya ada extra ni. Okay, alright, so ni we have like 10 minutes tak apa. Nanti insyaAllah ada rezeki kita jumpa di kelas pula. Okay, so saya nak kongsikan anda dengan kesan nutrisi terhadap paras insulin. Okay, sebab keywords kita lah kawal insulin. So kita tahu bahawa bila kita makan makanan yang gula tadi, gula ringkas, instant oats, so benda-benda yang manis, so dia refined carbs, tepung gandum dan sebagainya. So kan, so itu akan menyebabkan kita punya, sebab benda tu dah diproses. Bila dah diproses sebenarnya badan kita dah tak perlu proses. So that's why peningkatan insulin tu akan meningkat dengan tinggi. So peningkatan insulin meningkat dengan tinggi. So nampak tak? Dia mencanak tinggi ni. Karbohidrat ringkas. So protein, yes. That's why kita still tak boleh ambil protein too much juga sebab dia akan kacau juga. So protein kalau satu hidangan tu ayam macam satu palm size kita. It should be fine. Okay, lemak adalah yang paling rendah sekali memberi impact kepada blood sugar. So dalam IF protokol yang saya kongsikan dalam buku tu untuk anda yang turunkan berat badan, so saya still allow bulletproof coffee which is actually letak butter sikit kan. Okay, still okay. Alright, sebab apa? Impact terhadap insulin actually rendah. Okay, so menjawab soalan tentang beras yang masak. Okay, contohnya nasi lemak lah. Okay, nasi lemak sebenarnya nasi itself, kalau kita masak nasi je, of course kena pilih beras lah. The best beras ialah beras yang rendah GI. Contoh parboil, basmati, apa semua. Tapi again, it's all personalized. Tengok diri anda. Kalau anda jenis orang yang memang carb sensitive, you ada insulin resistant, kadang-kadang tak turun. Ada orang yang macam dia punya insulin still okay, so dia makan nasi suku-suku separuh pun dia still turun. So it's all personalized. Macam saya kata tadi, cap jari berbeza, setiap orang beza. So saya tak boleh nak kata okay ni sesuai untuk anda, tak, memang tak boleh. So itu pengalaman saya lebih kurang 10 tahun saya buat coaching tentang weight loss. I coming out with that, it's all personalized. Takkan ada satu diet yang sesuai untuk semua orang. It's all personalized, okay? Alright. So bila kita masak nasi, so katalah kita pilih parboil ataupun beras basmati.
Okay, which is low GI. So bila low GI dah bagus dah. Tapi bila kita tambah dengan minyak, so kita contoh nasi lemak kan, kita tambah dengan santan kan. Okay, bila kita dengan santan kita masak bersama-sama. So somehow santan tu minyak VCO tu, minyak kelapa tu akan masuk ke dalam bijirin tu dan membentuk seperti resistant starch. So bila kata resistant starch, so dia akan menurunkan paras gliksemik. Yes, it is. Contohnya yang makan macam nasi minyak kan. So nasi minyak sebab kita masak dengan minyak sapi kan. Minyak sapi is a good oil. So dia akan bantu untuk menurunkan dari segi gliksemik. Tapi jangan makan banyak juga. So bila makan banyak, portion dia still akan meningkat. Still akan ada impact. So walaupun glycemic index tu rendah, tapi glycemic load tu still akan meningkat juga. So dia still akan meningkatkan gula dalam darah juga. So it's all, you have to balance lah. Okay? Right? Yes, exercise, fasting, increase the hormone but to adjust accordingly. Okay, so ada soalan daripada Tuan Lokman. Kadang-kadang IF ada mood swing. IF boleh combine dengan Atkins tak? Okay, so saya personally dapat banyak feedback. Ramai orang kata bila diorang buat, anda boleh go through saya punya sharing dengan Tuan Eri dan juga Puan Wawa dalam masa bulan puasa hari tu. So they lost more than 30 kg, 50 kg. So bila dia kata buat IF sebenarnya lebih tenang. So bila kesan berpuasa sebenarnya kita akan lebih tenang dan kurang marah-marah. So sebenarnya, kalau kita punya, that's a lot of feedback. Tapi mungkin pada peringkat awal ataupun bila kita hypo, so yes, angry man is an hungry man. Okay, so orang yang blood sugar fluctuating, tu memang jenis dia nak marah. So you have to go like, you have to monitor your blood sugar. So there is issue of insulin and blood sugar. So angry man is is a hungry man ataupun hungry man is an angry man. So kalau anda jenis nak marah je, so you have to take care of your blood sugar. Okay, Atkins wise, Atkins saya sebenarnya tidak berapa suka dengan Atkins kecuali Atkins yang modified version. Sebab Atkins dia sangat ada impact on, dia really go on protein and high fat without choosing what is, in terms of good protein dan in terms of good fat. Itu yang duk makan KFC, duk makan burger bagai tu. So I don't think it is good choice. Unless modified Atkins yang baru ni, so dia lebih kepada high quality. So dia lebih similar with keto. Right? Okay, right. Okay, so kalau Nur Ashikin, Puan Nur Ashikin share, kalau tak ambil nasi tak turun. Kalau ambil nasi berat baru turun. Yes, it all depends on yourself. Sebab tu saya kata it's all depends. So you kena monitor. So that's why saya selalu kata dalam program-program yang saya buat, kata, you have to take care of your diet and put it in a record. So itu sebenarnya anda boleh buat sensitivity testing. So nak check semua bagai jenis makanan, tapi berbanyak makanan yang kita nak test. Sensitif tak terhadap telur, sensitif terhadap beras banyak beras, berbanyak beras. Dan it come out like 2,000 to 3,000 ringgit just for testing kan. So saya selalu bagi macam, buat je journal tu. So journal tu simple journal, record apa yang anda makan dan tengok setiap hari penurunan. So buat at least untuk 2 minggu yang pertama. So 2 minggu pertama tu, you can see there's a lot of changes kat situ. So akan faham. Alright. Okay, jadi nak marah. So kalau jadi nak marah tu, mungkin antara tips yang kita boleh amalkan ialah kita kena betulkan balik niat kita, kenapa kita buat IF ni. So bukan nak slim tapi lebih kepada nak menjaga amanah yang Allah beri. So kena banyakkan istighfar, you have to relax yourself. So there must be certain things. So dari segi control blood sugar. So kalau anda jenis nak marah je, your blood sugar is fluctuating. So amalkanlah VCO, minyak kelapa darah kan, minyak zaitun. So cuba ambil sebab itu akan jadi pengganti energi kita. So that's why dalam protokol yang saya buat, saya cadangkan dalam IF, protokol saya dalam buku yang saya kongsikan dan juga dalam kelas yang saya buat. So saya galakkan untuk ambil VCO. 2 sudu minyak kelapa, itu tidak dikira sebagai food, tidak dikira sebagai meal dan dia tidak membatalkan IF anda. Right? So that is the protokol lah. Dan dia akan bantu anda untuk lebih tahan lama. So macam petrol kan, high quality sikit petrol, so dia akan macam perjalanan lebih lama. So that means bila anda ambil VCO 2 sudu pagi, so anda punya fasting hours tu akan lebih lama.
Okay, so alright. So kan memang ada yang macam tu. Zulin Aziz cerita dia tak. Okay, so yes, exactly. So it's all personalized. Ada orang okay dengan diet suku-suku, ada orang tak okay. Ada orang kena buat strict tu. Ada, temporary. Ada orang memang kena stop nasi dulu. It's all personalized. Ada orang okay je. Kan? Especially kalau umur meningkat. Okay, keywords kat sini umur meningkat. As we age, insulin kita dah haywire, hormon kita dah haywire. So itu yang menyebabkan kita, apa yang kita buat masa muda dulu takkan sama dengan apa yang kita buat sekarang. That's why masa muda ramai orang masa jadi pengantin cekeding je kan, kurus je. Tapi sekarang ni berat dah makin naik bila anak makin ramai. So among women kan, lelaki juga, men testosterone dah haywire. So that's why kebuncitan tu berlaku, susah nak turun. So it's all, it depends. Sebab hormon kita as we age, 30 tu dia dah makin turun, 40 dia makin teruk. Apatah lagi 50, 60 kan. So apa yang kita buat masa tua, masa muda takkan sama dengan apa yang kita buat sekarang ketika kita berusia. Okay? Alright. So hyperthyroid boleh, tak ada masalah. Tetapi kena adjust accordingly. So kena tengok nak ubat macam mana kan. Kadang-kadang hyperthyroid ni ada isu tentang inflammation juga kan. So it's all personalized. Okay, so Alhamdulillah. Alright, so Adila Ramli kata bagus ambil VCO masa istimewa. I would say yes. So saya faham memang ada setengah-setengah doktor yang mengamalkan, ada kata okey tak boleh ambil BPC ataupun tak boleh ambil VCO olive oil ketika fasting window. Tetapi again saya kongsikan ini protokol yang banyak saya follow doktor lebih pada expertise di Kanada. Yang menggunakan this protocol. So that means it's okay. Sebab apa? Dari segi impact on insulin tidak terlalu tinggi. Kecuali anda memang diabetic, you nak reverse, itu tak boleh. Itu lebih kepada water fasting. So for weight loss, it's okay. So saya personally pun memang amalkan kalau saya nak buat 20 jam, 22 jam yang lebih lama tu, memang saya akan amalkan ataupun umat kan. Itu memang saya akan ambil 2 sudu minyak kelapa darah pagi. So kalau tak macam cepat hypo. Alright, okay. So it's all depends. Kalau you okay then you go for water fasting, that is the best. So ideally lah, tapi some tips yang saya bagi untuk tahan lebih lama, okay, so boleh je ambil BCO 2 sudu. Alright, okay, so masa makan tu sesuai makan apa doktor? Okay, so saya rasa macam kita dah cerita kan. Okay, so right, okay, so tak apa, saya kongsikan satu. So banyak soalan tadi kan. So of course, yang manis-manis elakkan. Elakkan yang manis-manis. Kita tak mahu yang manis-manis. So elakkan juga yang refined. So yang first elakkan gula. Gula dan makanan manis. Gula dan makanan manis elakkan. Itu step yang pertama. Yang paling mudah sekali. So bila makan, bila berbuka, tak ada benda yang manis-manis lah. So elakkan yang itu. Okay, dan of course makanan terproses. Makanan terproses tak mau. So makanan terproses tu contoh je macam makanan-makanan segera. So makan makanan dalam tin, so kita tak nak yang tu juga. So again, so boleh tengok dekat situ. So makanan-makanan yang high carbs macam ni lah, so kita tak nak. Okay, so cake, apa so. So try to avoid that please. Okay, so itu kita tak nak. Dan dari segi pemilihan karbo, bukan kata karbo tak boleh langsung. So kalau anda jenis orang yang nak makan nasi, so boleh makan nasi, tetapi pilihlah makanan yang, pilihlah beras yang rendah glycemic index. So that means low GI lah, antaranya parboil, basmati, beras terang. So itu antara yang okay, right? Okay, kalau tepung, so pilih tepung yang wholemeal flour. So that means kalau roti cari yang wholemeal lah, kan dekat Gardenia kan di bawah tu dia ada tulis, belakang tu dia ada low GI punya kan. So tengok Somerset Cottage boleh, wholemeal. Tapi tengoklah kalau ada gluten sensitivity pun kadang-kadang tak terus juga. So it's all again individualized, okay? Right, dan of course protein ayam, ikan apa semua tu okey, boleh, tak ada masalah. Kalau anda tak ada allergic dengan telur apa semua tu boleh, tak ada masalah. Cuma kalau boleh you go like ayam organik, so macam itulah, itu dia pergi kepada different level lah.
Okay, so lemak, so it's good to take good fats. So nak makan daging ke, nak makan ikan ke, ayam ke, it's okay. Right, telur nak makan kuning telur pun boleh, tak ada masalah. It's good fats yang kita boleh amalkan. Cuma again dia punya principle tu makanan-makanan yang terproses macam fast food apa semua elakkanlah. Makanan-makanan yang manis-manis, makanan yang berasaskan tepung-tepung yang tepung-tepung putih lah, yang ada margarine, kek, pastries apa semua tu if possible elakkan. Kan sekarang ni banyak orang jual yang macam banyak yang buat roti keto kan. So that is antara good choices. Right. Okay, gula, makanan terproses dan karbohidrat ringkas. Itu yang saya rasa elakkan. Tukar. Tukar. So kalau gula, anda nak gula stevia, lakanto, gula kabung, honey. So kalau makanan terproses tu tak payah kot. Kalau nak ayam goreng tu, buat je ayam goreng sendiri kat rumah instead of kita beli. Sebab apa? Kadang tu dia banyak trans fats dan sebagainya. Okay, so herbal pony, yes. Okay, good. Boleh. Tapi portion kena jaga juga. Alright. Okay. So sedikit sebanyak saya harap memberi manfaat. Siapa yang rasa dia belajar sesuatu hari ni? Cuba angkat tangan. Say I. Siapa yang rasa macam at least dia belajarlah sesuatu malam ni? Say I. Okay. Siapa yang rasa dia belajar sesuatu malam ni? Say I. Saya nak tengok ikon angkat tangan ni. Alhamdulillah. So saya nampak Suziana. Okay. Okay. So Tuan Lokman dah bagi summary tu. So terima kasih Tuan Lokman. Personalize, elakkan processed food, cut sugar. Dia sudah VCO, elakkan white sugar, white rice, white flour dan sebagainya. Alright. So Alhamdulillah ramai. So alright. So ramai juga ni. Maziah Yahya pun dah share. So ramai. Okay, terima kasih kepada kawan-kawan yang berkongsi CI. So Alhamdulillah. So saya harap sedikit sebanyak perkongsian kita memberi manfaat. So dan feel free untuk jemput kawan-kawan untuk join sebab group ni free. Group ni free. Dan satu lagi, jangan lupa untuk pergi ke Dr. Malinda YouTube channel. So Dr. Malinda pergi ke YouTube, Dr. Malinda YouTube. Dan banyak video tentang AF kat situ dan juga perkongsian saya dengan Puan Salwa dan juga Tuan Eri dekat situ. So very inspiring stories anda boleh tengok dan of course banyak lagi yang insyaAllah kita akan invite ramai sebenarnya untuk buat live sharing sebab ramai sangat yang turun banyak insyaAllah. Alright, dan of course so jangan lupa subscribe bagilah like, subscribe sikit. Okay, alright. Dan apa lagi saya nak kongsi? Okay, untuk esok kepada kawan-kawan yang berminat untuk tengok tentang, okay saya promo sikit lah untuk esok insyaAllah saya akan live dengan my partner Dr. Siti. So untuk kesihatan wanita, so kita ada program coming soon kesihatan wanita. So teknik menguruskan rumah dan macam mana nak menguruskan diri, especially we're going to talk about hormones, we're going to talk about teknik Komari dan sebagainya. So very interesting. So look forward perkongsian di fan page Dr. Malinda dan jangan lupa juga like. Alright, okay. Bukan apa, bagilah semangat sikit kan nak berkongsi ni. Alright. Okay, dan Alhamdulillah, so kepada kawan-kawan yang berminat untuk join live, apik ni dah malam kan. Okay, kepada kawan-kawan yang berminat untuk join IF batch yang ke-7, so Alhamdulillah kita dah ada lebih kurang now we have like almost 100 jugalah. So kepada kawan-kawan yang berminat untuk join kelas online intermittent fasting batch yang ke-7, so saya dah strukturkan lebih kurang 30 hari, setiap hari anda akan dapat tips-tips tentang IF dari saya. Dan juga kita ada 2 group, sebenarnya kita ada Telegram channel, dekat situ everyday saya akan masukkan input-input dan kita ada juga satu lagi Telegram discussion di mana kita kat situ ada soalan ke apa, kita akan saling berinteraksi. So we are going to dalam kelas IF kita akan ada 2 group which is channel, itu setiap hari saya akan masukkan selama 30 hari. So meal plan ada, e-book ada, semua ada kat dalam tu. So baca tak baca je. Okay, so kalau ikut insyaAllah, sebab target kita sebenarnya
8 hingga 10 kilo dalam masa 60 hari. So itu kita punya kita punya landasan lah orang kata Alright. Dan of course so there's a lot of interaction. So banyak lagi kita akan belajar insyaAllah. Dan feel free untuk jumpa, untuk invite juga kawan-kawan lain yang berminat, especially partner anda dan sebagainya. So, kadang-kadang kita nak buat, family members, kawan-kawan kita tak faham kan. So yang itu mempelekkan, kau buat apa ni mengarut je kan. So why not ajak mereka sekali untuk jadi director, sama-sama dapat group support group insyaAllah Okay, so pada kawan-kawan yang nak berminat untuk join YouTube channel, IF Class batch yang ke-7, boleh klik di pin post tu, boleh nampak so nanti admin akan entertain anda. Alright, so terima kasih semua, terima kasih. Alhamdulillah sesayap sedikit sebanyak. Tuan Farid, Tuan Farid Roslan kata lelaki tak boleh join. Okay, so untuk kesihatan wanita tak boleh, tapi untuk IF Class ni boleh. Ramai lelaki. Dan in fact sebenarnya orang lelaki lagi senang turun sebab anda punya Swiss hormone tak banyak. So buat IF ramai yang lelaki akan turun lagi banyak. So I mean you are most welcome to join us. Alright, so terima kasih sekali lagi. Dan siapa yang nak tahu pemenang? Kita ada 2 pemenang. So admin saya dah pilih 2 pemenang yang akan mendapat tiket percuma. Wah, tiket percuma. So tiket akan join kelas IF secara percuma. Siapa yang nak tahu, angkat tangan. Siapa yang nak tahu siapa pemenang untuk malam ni? So kita nak bagi 2 pemenang ni, 2 orang. Salah satu je saya bagi. So hari ni 2 orang pemenang. Siapa yang nak tahu? Dah subscribe YouTube. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Farid. Okay, terima kasih Tuan Luqman. Terima kasih semua. Alright. Okay. So siapa nak tahu pemenang? Nah, okay. So minta maaf saya tak boleh nak bagi semua join. Kalau boleh memang nak bagi semua join kan. Tapi saya pemenang 2 orang je. Okay, so pemenang ni admin saya dah pilih ialah Puan Hidayah Iskandar dan juga Puan Syara Fariza. Okay, so kita ada 2 iaitu Syara Fariza dan juga Hidayah Iskandar. So ini adalah kita punya pemenang. Nampak tak? So ini adalah pemenang kita untuk malam ini. So tahniah kepada Puan Hidayah Iskandar dan juga Syara Fariza. So terima kasih semua. Saya harap sedikit sebanyak perkongsian kita malam ni akan memberi manfaat. Terima kasih di atas feedback anda, sangat aktif berkongsi, dan tahniah kepada pemenang. Dan insyaAllah kelas untuk IF akan bermula esok. So look forward untuk perkongsian dengan kawan-kawan yang dah join. So insyaAllah kita akan bermula esok. Lebih banyak perkongsian selama 30 hari dengan anda. Okay, so terima kasih sekali lagi. Yang baiknya hanya daripada Allah, yang buruknya ada daripada diri saya sendiri. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua diberikan kesihatan yang terbaik sepanjang hayat insyaAllah. Dan semoga IF ni dapat memberi satu, of course kalau kita boleh buat puasa sunat, so why not kita gabungkan. Dan insyaAllah dalam kelas nanti saya akan tunjukkan tips macam mana nak menggabungkan IF dan juga IF. Right? Okay, so sekali lagi terima kasih dan look forward untuk perkongsian seterusnya insyaAllah. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And let's be awesome. Bye-bye.